Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada pensyarah Dr. Rozaida. Nama saya Muhammad Fikri bin Azhar. Kami kumpulan 23 akan membentangkan projek HMT 415 Psikolinguistik bagi soalan ketiga, iaitu ibu bapa, penjaga maupun guru sentiasa bimbang akan penguasaan atau pembelajaran bahasa bagi seorang kanak-kanak yang merupakan penutur dua bahasa. Satu persoalan yang ditimbulkan oleh Ramirez dan Kul 2017, iaitu mengapakah bayi menunjukkan pemerolehan bahasa yang sangat baik. Persoalan ini nampaknya telah memberi jawapan kepada ibu bapa, penjaga dan guru. Bersama-sama saya ialah Ahmad Afizuddin bin Abdul Razak, Ahmad Khairul Faris bin Abdul Zidi, Kartik Raj, anak Zaki Raja Manikam dan saya sendiri Muhammad Fikri bin Azhar. Berdasarkan soalan 3 itu, kami telah memilih pemerolehan bahasa bagi kanak-kanak penutur dua bahasa yang berusia 2 tahun sebagai tajuk untuk kajian kami. Kita pergi ke bahagian pengenalan dahulu. Pemerolehan bahasa dalam diri kanak-kanak bukan hanya diukur dari bahasa ibunda seperti yang sering diungkapkan dalam komunikasi seharian. Pemerolehan bahasa ini juga boleh dikaji melalui kanak-kanak yang merupakan penutur dua bahasa yang didedahkan dengan penggunaan lebih daripada satu bahasa. Sistem-sistem bahasa yang diperoleh atau sistem komunikasi kepada kanak-kanak merupakan satu elemen yang perlu dititik beratkan oleh para pendidik, penjaga dan khususnya ibu bapa. Bahasa asing yang dituturkan, walaupun dalam jumlah yang minimum, tetap menjadi satu kajian pemerolehan bahasa yang penting bagi penutur dua bahasa. Pemerolehan bahasa ini berlaku mengikut perkembangan yang tertentu. Biasanya diperoleh secara tidak formal daripada bahasa yang diucapkan oleh ahli-ahli masyarakat di sekitarnya. Kanak-kanak yang merupakan penutur dua bahasa biasanya menerima bahasa-bahasa asing adalah disebabkan kerana orang terdekat mereka iaitu ibu bapa yang menuturkan bahasa yang berbeza mengikut situasi semasa di rumah. Kadang-kala, kanak-kanak akan menjadi penutur dua bahasa hasil dari pengalaman yang telah dilalui di sekeliling mereka, dan hal ini telah memaksa kanak-kanak untuk menyerap kosakata atau bahasa yang baru dalam dirinya. Kanak-kanak tidak dilahirkan dengan pengetahuan mana-mana satu bahasa, termasuklah bahasa Melayu yang dituturkan oleh ibu bapa mereka. Maka disebabkan hal itulah, kanak-kanak perlu didedahkan dengan sesuatu bahasa tertentu supaya dia dapat mempelajari bahasa tersebut. Sememangnya penggunaan bahasa yang dituturkan oleh orang di sekeliling bayi atau kanak-kanak akan memberikan kesan yang begitu signifikan terhadap perkembangan pemerolehan bahasa mereka. Dalam memahami konteks kajian ini, pengkaji menitik beratkan isu pemerolehan atau pembelajaran bahasa bagi seorang kanak-kanak yang merupakan penutur dua bahasa. Zulkifli 2005 menjelaskan bahawa kanak-kanak tidak mempunyai pilihan. Malah mereka akan berusaha untuk menguasai bahasa pertamanya terlebih dahulu bagi membolehkan mereka bertutur atau berkomunikasi dengan orang-orang di sekeliling mereka. Dalam kajian ini, jelas bahawa suatu bentuk pemahaman terhadap isu perlu dikupas dengan lebih teliti agar ia dapat menjawab persoalan yang dikemukakan oleh Ramirez dan Kul 2017 itu. Dalam menjawab dan memenuhi objektif kajian, suatu bentuk pemahaman berhubung istilah pemerolehan dan pembelajaran bahasa perlu dijelaskan bagi mengelakkan kekeliruan dalam kajian ini. Steinberg 1995 mengatakan bahawa pemerolehan bahasa kanak-kanak berkembang mengikut satu susun atau bermula daripada peringkat vokalisasi, holofrasa, telegrafik dan berakhir dengan peringkat perkembangan ayat-ayat kompleks. Oleh itu, kami akan memfokuskan kepada kanak-kanak 2 tahun pada peringkat telegrafik. Kajian kami dijalankan dengan objektif untuk mengenal pasti peringkat pemerolehan bahasa dari segi pertuturan kosakata bagi kanak-kanak penutur dua bahasa yang berusia 2 tahun, dan yang kedua menghubungkaitkan peringkat pemerolehan bahasa bagi kanak-kanak penutur dua bahasa yang berusia 2 tahun dengan teori interaksi sosial oleh Halliday 1975. Untuk persoalan kajian, terdapat dua, iaitu yang pertama, apakah pertuturan kosakata bagi pemerolehan bahasa kanak-kanak penutur dua bahasa pada peringkat umur 2 tahun, dan yang kedua, bagaimanakah penerimaan pemerolehan bahasa bagi kanak-kanak penutur dua bahasa pada peringkat umur 2 tahun menurut teori yang dikemukakan oleh Halliday 1975, iaitu teori interaksi sosial. Baik, seterusnya saya akan sambung pembentangan kumpulan kami pada hari ini dengan batasan kajian.
Kajian turut tertumpu pada kanak-kanak berusia 2 tahun yang merupakan penutur dewibahasa sahaja, berfokus kepada kebolehupayaan kanak-kanak yang merupakan penutur dewibahasa pada peringkat umur 2 tahun dalam pemerolehan bahasa, turut menyentuh proses yang berlaku dalam peringkat paralinguistik dan linguistik bagi memahami keadaan dan situasi sebenar berhubung kaedah pemerolehan bahasa. Kajian ini lebih berfokus kepada peringkat telegrafik kerana peringkat ini merupakan tahap seseorang kanak-kanak yang berusia 2 tahun memperoleh bahasa mereka. Penilaian berhubung tahap kemampuan kanak-kanak penutur dewibahasa dapat memperoleh kosakata pada usia 2 tahun turut dilakukan. Kajian ini akan terus menjawab persoalan yang dikemukakan oleh Ramirez dan Carl pada tahun 2017 berpandukan teori yang dikemukakan oleh Halliday pada tahun 1975 iaitu teori interaksi sosial. Baik, seterusnya adalah kepentingan kajian. Untuk mengetahui proses pemerolehan bahasa pada peringkat umur 2 tahun dari segi pertuturan kosakata bagi kanak-kanak penutur dewibahasa. Kajian ini juga penting untuk memberi pendedahan kepada penjaga atau ibu bapa berkaitan pertuturan kosakata yang dituturkan oleh kanak-kanak dalam perkembangan bahasa anak-anak pada peringkat 2 tahun. Kajian ini dapat menjadi rujukan kepada mereka yang ingin mendapatkan maklumat berkaitan pemerolehan bahasa kanak-kanak penutur dewibahasa. Kajian ini juga membantu pendidik dan ibu bapa mengenal pasti kanak-kanak yang berisiko menghadapi masalah membaca dan menulis dengan lebih awal. Kajian ini membantu pendidik dan ibu bapa mendidik kanak-kanak dengan menyediakan intervensi awal terhadap mereka. Seterusnya kita bergerak kepada tinjauan literatur. Pelbagai kajian telah dilakukan berkaitan pemerolehan bahasa kanak-kanak penutur dewibahasa khususnya di negara kita. Antaranya ialah kajian yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bertajuk Penerimaan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kedua dalam kalangan murid berbangsa Bajau yang ditulis oleh Khairul Nizam bin Muhammad Zuki. Kajian oleh Nur Faizah dan Muhammad Syarifuddin pada tahun 2014 bertajuk Pemilihan Bahasa Masyarakat Jahud di Pahang yang berfokuskan kepada masyarakat orang asli Senoi, suku kaum Jahud. Kajian daripada Nur Nadirah dan Vijay Lechumi pada tahun 2018 yang berfokus kepada paralinguistik dalam pemerolehan bahasa kanak-kanak. Vijay Lechumi Subramaniam pada tahun 2000 dalam satu kajiannya telah membincangkan tentang pemerolehan bahasa dalam kalangan kanak-kanak Melayu. Salbia Ahsan dan Mary Fatima pada tahun 2009 telah menghasilkan sebuah kajian yang berkaitan pemerolehan dan penguasaan bahasa kanak-kanak dari sudut fonologi, kajian pemerolehan dialek Melayu Sarawak. Seterusnya, metodologi kajian. Kajian ini merupakan satu kajian kualitatif tentang pemerolehan bahasa kanak-kanak dengan mengenal pasti pemerolehan bahasa dari segi pertuturan kosakata bagi kanak-kanak penutur dewibahasa berumur 2 tahun. Kajian ini melibatkan kaedah pengumpulan data melalui pemerhatian. Kaedah ini dipilih dengan tujuan untuk mengenal pasti tahap pemerolehan bahasa kanak-kanak yang merupakan penutur dewibahasa. Selain itu juga, pengkaji telah menjalankan kajian ini dengan berpandukan kepada teori interaksi sosial yang telah dikemukakan oleh Halliday pada tahun 1975. Perkembangan kognitif kanak-kanak sangat berkait rapat dengan perkembangan otaknya serta interaksi sosial seseorang kanak-kanak khasnya semasa bergaul dengan rakan sebaya yang lebih berpengalaman dan juga lebih dewasa. Reka bentuk kajian kualitatif, pendekatan interaksi digunakan dalam kajian ini memandangkan subjek kajian yang dipilih selalu berpeluang berinteraksi dengan ayah dan anaknya. Kaedah pengumpulan data iaitu pemerhatian, data kajian dikumpul daripada transkripsi rakaman perbualan kanak-kanak tersebut dengan ayahnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan meneruskan bahagian pembentangan kami yang seterusnya, iaitu bahagian dapatan kajian. Baiklah, ini adalah satu dapatan ataupun jadual yang kami memperoleh daripada hasil rakaman video terhadap kanak-kanak penutur dewibahasa, di mana kami ingin melihat sejauh mana peringkat pemerolehan bahasa dari segi pertuturan kosakata bagi kanak-kanak penutur dewibahasa yang berusia 2 tahun. Dalam rakaman ini kami telah membahagikan kepada dua bahagian, iaitu soalan bahasa Melayu dan soalan bahasa Inggeris, dan kami telah bertanyakan sebanyak 6 soalan kepada penutur tersebut ataupun kanak-kanak 2 tahun yang merupakan penutur dewibahasa tersebut. Okey, baik. Untuk bahagian analisis dapatan kajian ini, ia melibatkan 6 struktur, di mana dalam soalan tersebut kami telah membahagikan kepada 6 perkara, iaitu tujuan menjawab,
tujuan memberitahu, tujuan memperingatkan, tujuan menamai, tujuan menolak dan tujuan meminta. Okey, untuk yang pertama sekali iaitu tujuan menjawab. Dalam soalan ini kami utarakan dua soalan yang melibatkan dua soalan bahasa Melayu dan soalan bahasa Inggeris. Okey, dalam soalan bahasa Melayu, contohnya dalam rakaman tersebut, contoh ayah bertanyakan kepada kanak-kanak tersebut, adik selalu makan dengan siapa? Okey, kanak-kanak 2 tahun itu menjawab mama, papa. Okey, dalam bahasa Inggeris pula ayah tersebut telah bertanyakan, who do you usually eat with? Kanak-kanak 2 tahun ini tidak menjawab. Okey, daripada hasil dapatan ini kita melihat bahawa kanak-kanak penutur dua bahasa ini sememangnya sudah mampu mengujarkan kosakata yang mengandungi 2 kata atau lebih. Dan kanak-kanak menjawab persoalan yang diutarakan oleh ayahnya tentang makan dan akhirnya kanak-kanak itu menjawab mama, papa. Ini menunjukkan bahawa kanak-kanak itu memperoleh sekurang-kurangnya 2 kata iaitu ma dan pa. Dan kita juga melihat dalam bahasa Inggeris mungkin kita melihat kanak-kanak itu tidak dapat memahami ataupun belum lagi memperoleh bahasa dari segi bahasa Inggeris. Okey, hal ini bermaksud kanak-kanak juga sudah mula memahami konteks yang diujarkan oleh ayahnya, terutamanya dalam soalan bahasa Melayu dan dapat menjawab persoalan dengan tepat. Okey, baiklah. Untuk yang kedua iaitu tujuan memberitahu. Okey, ayah telah bertanyakan beritahu nama adik. Kanak-kanak 2 tahun itu menjawab Riz. Dalam bahasa Inggeris, ayah bertanyakan tell me your name. Kanak-kanak 2 tahun itu menjawab yes. Okey, walaupun kanak-kanak tersebut merupakan penutur dua bahasa, namun pada peringkat ini masih terdapat beberapa ujaran atau perkataan yang masih belum dapat difahami oleh kanak-kanak tersebut, terutamanya dalam bahasa Inggeris. Jadi mereka telah jadi kanak-kanak tersebut tidak dapat menjawab dengan tepat dan mungkin disebabkan kanak-kanak tersebut tidak memberikan tumpuan semasa komunikasi berlaku. Okey, yang ketiga ialah tujuan memperingatkan. Okey, untuk soalan ini, apa adik buat selepas makan? Kanak-kanak 2 tahun itu menjawab main game. Dalam bahasa Inggeris, what do you do after eating? Kanak-kanak 2 tahun itu menjawab play game. Okey, anak yang berumur 2 tahun ini tersebut masih boleh memahami soalan yang ditanyakan bagi tujuan memperingatkan ini walaupun dalam dua bahasa. Dan sebenarnya kemahiran komunikasi dua hala yang bertujuan memperingatkan ini adalah bertujuan untuk meningkatkan pertukaran komunikasi dan sosial antara kanak-kanak dan ayahnya. Secara tidak langsung, pemerolehan bahasa kanak-kanak ini akan menjadi lebih berkembang. Okey, yang keempat ialah tujuan menamai. Kita lihat daripada sini, ayah bertanyakan apakah ini sambil menunjukkan barang yang ada di tangannya. Dan kanak-kanak tersebut telah menjawab dinosaur. Manakala dalam soalan bahasa Inggeris, kanak-kanak ayahnya bertanya, what is this? Kanak-kanak 2 tahun itu menjawab fire truck. Okey, ini menunjukkan hasil daripada dapatan ini, kanak-kanak dapat menamai sesuatu benda atau perkara yang mereka boleh rasa, nampak atau perbualan yang mereka tuturkan. Dan mereka boleh meniru suara dan kata-kata yang didengar daripada orang sekeliling dan melihat perbuatan orang lain dengan mudah. Dan ini juga memudahkan mereka untuk mengingat dan menamai sesuatu objek yang dilihat dan seterusnya ia dapat meningkatkan pertukaran komunikasi dan sosial antara kanak-kanak dengan orang lain, seterusnya memudahkan proses pemerolehan bahasa. Okey, yang seterusnya ialah tujuan menolak di mana daripada hasil data rakaman ini ayah telah bertanyakan adik suka makan makanan pedas tak? Kenapa? Okey, kanak-kanak 2 tahun itu menjawab ya. Manakala dalam soalan bahasa Inggeris, ayah bertanyakan, do you like to eat spicy food? Why? Kanak-kanak 2 tahun menjawab, ya. Okey, apa yang kita boleh lihat daripada berdasarkan data ini, soalan ini merupakan soalan yang memerlukan kanak-kanak itu menolak permintaan atau pertanyaan yang dilontarkan oleh bapanya terhadap dirinya. Dan kanak-kanak 2 tahun ini telah memberikan jawapan ya, di mana ia merujuk kepada perkataan tidak terhadap soalan. Adik suka makan makanan pedas tak? Dan ini juga berlaku dalam bahasa Inggeris di mana kanak-kanak tersebut juga memahami apa yang ditanyakan oleh ayahnya. Dan berdasarkan jawapan yang diberikan, kosakata bagi kedua-dua jawapan yang diberikan oleh kanak-kanak itu adalah berbentuk kata tunggal. Okey, yang terakhir ialah tujuan meminta. Dalam dapatan kajian ini, ayah telah bertanyakan, boleh pinjam mainan ini tak? Kanak-kanak 2 tahun itu menjawab, leh. Manakala dalam soalan bahasa Inggeris, ayah bertanyakan, can you borrow me your toys?
Okey, kanak-kanak 2 tahun itu menjawab yes. Okey, soalan ini memerlukan ayah kanak-kanak tersebut untuk meminta sesuatu daripada anaknya sambil mengharapkan anaknya itu untuk memberi maklum balas dalam bentuk perkataan satu atau dua kata. Dan ini melibatkan peringkat telegrafik seperti yang telah kami jalankan dalam kajian ini. Dan jawapan yang diberikan oleh kanak-kanak 2 tahun itu adalah kosakata satu perkataan bagi setiap soalan yang diajukan, iaitu leh yang menunjuk kepada yang bermaksud kepada boleh dan yes, ataupun dalam bahasa Melayu ia juga merujuk kepada boleh. Dan kekurangan pengetahuan dan kebolehan untuk membentuk ayat yang betul mungkin menyebabkan kanak-kanak itu menggunakan segala sumber terhad yang ada dalam mindanya, iaitu kata-kata tunggal tanpa sebarang sintaksis. Itu sahaja untuk bahagian dapatan. Sekian, terima kasih. Baiklah, kita akan teruskan dengan bahagian perbincangan. Jadi, istilah perolehan di sini perolehan bahasa merujuk pada proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh anak secara natural pada waktu dia belajar bahasa ibundanya sendiri. Jadi, ini adalah perolehan bahasa. Jadi, untuk dalam kajian ini kita akan buat sedikit penelitian mengenai perolehan bahasa oleh penutur dua bahasa dengan menghubungkannya daripada dapatan yang kita telah dapat bagi memenuhi objektif yang pertama dengan objektif yang kedua, iaitu kita menghubungkaitkan dengan teori interaksi sosial, iaitu suatu teori yang merujuk kepada suatu bentuk hubungan antara satu individu dengan individu yang lain, dan individu itu mampu mempengaruhi individu yang lain ataupun sebaliknya sehingga ianya dapat mewujudkan hubungan timbal balik, hubungan saling timbal balik antara penutur dengan pendengar. Jadi dalam teori interaksi sosial ni, ianya cukup mudah kerana ianya tidak terhad kepada untuk melibatkan individu dengan individu sahaja. Sebaliknya, teori ini juga mengambil kira perspektif kelompok penutur dengan kelompok penutur yang lain ataupun individu dengan kelompok penutur yang lain. Jadi, ini adalah sedikit sebanyak apa yang kita akan urungkai dalam bahagian perbincangan. Jadi, dalam bahagian perbincangan ini telah kami buktikan bahawa pada usia 2 tahun, peringkat telegrafik ini berlaku pada kanak-kanak. Dan kanak-kanak ini sepatutnya telah berupaya untuk menyebut dengan jelas 2 atau 3 perkataan. Dan ianya boleh terdiri daripada kata nama, kata kerja, kata adjektif ataupun kata-kata yang ringkas, bentuknya ringkas sahaja. Jadi di sini kita lihat di dalam dapatan kajian kita dapat lihat beberapa contoh yang mudah seperti main game, mama, papa, dan sebagainya. Jadi kita lihat juga pertuturan holofrasa yang saya panggil tadi itu adalah pertuturan holofrasa. Ianya mengandungi idea-idea rumit tetapi mampu membawa makna untuk memperingatkan, memberitahu, menjawab dan pelbagai lagi. Jadi ini adalah sedikit sebanyak mengenai apa yang telah kami dapat daripada kajian ini. Jadi ini mempunyai suatu perkaitan jelas dengan teori interaksi sosial apabila kelakuan kanak-kanak tersebut telah membuktikan bahawa wujud satu aspek interaksi sosial iaitu komunikasi, di mana tindakan kanak-kanak tersebut menuturkan holofrasa secara jelas menunjukkan timbul penyampaian informasi, idea, konsep ataupun pengetahuan sedia ada oleh penutur dengan tujuan untuk menyampaikan, mewujudkan pengertian dengan maksud bagi mempengaruhi pemikiran. Jadi kita juga melihat dalam peringkat telegrafik ini, pertuturan juga digunakan untuk melahirkan idea-idea melibatkan kuantiti, milikkan, penafian, lokasi dan atribut ataupun sifat semula jadi yang ada pada seseorang ataupun lokasi dan sifat semula jadi yang ada pada suatu benda ataupun orang itu. Jadi sewaktu usia 18 bulan, kadang-kadang ini sebenarnya sudah menguasai lebih 50 patah perkataan. Usia 24 bulan ataupun 2 tahun, dia sudah menguasai 186 hingga 400 patah perkataan. Kerana apa? Di sini kita dapat lihat produksi verbal ataupun pemahaman kanak-kanak ini dalam menguasai kosakata berlaku dengan laju dan cepat. Jadi di sini kita lihatlah bahawa ujarannya lebih bersifat kepada satu suku kata ataupun dua suku kata. Dan gabungan ini terjadi dalam pelbagai bentuk yang berbeza-beza. Dan kita lihat bahawa di sini kata nama, kata kerja dan kata adjektif menjadi kata yang utama yang sering diujarkan oleh anak-anak ini. Dan kosakata ini bertambah dengan lebih banyak apabila anak-anak ini, kanak-kanak ini mengenali lebih banyak objek. Contohnya cukup mudah, kita lihat apabila ditanyakan, kita minta kanak-kanak ini menamai apakah objek yang disentuh ataupun dilihatnya. Dan dia mengatakan, dinosaur. Dan dia juga mengatakan fire truck dalam bahasa Inggeris. Kita lihat bahawa kanak-kanak ini kenal
apa yang dilihatnya, objek yang dilihatnya itu sebagai satu benda yang wujud dan benda yang mempunyai makna. Jadi di situ kita lihat bahawa kanak-kanak ini menguasai kosakata dengan memahami apa yang dikenali melalui objek. Itu kita lihat di sini. Jadi kita juga setelah kita dah tahu bahawa kanak-kanak ini mengenal fungsi sesuatu objek, ujarannya akan meningkat lagi kepada 3 kata. Dan di mana di sini kanak-kanak dah mula mampu menyelitkan kata sendi ataupun kata ganti. Dan ini hampir sama, bahasa yang dituturkan ini hampir sama dengan bahasa telegram orang dewasa. Oleh itu, inilah yang dinamakan peringkat telegrafik. Bahasanya ringkas, penggunaan kata inti dan tiada penggunaan kata tugas. Dia tak kompleks. Jadi, di sini kita lihat bahawa kanak-kanak mula menggunakan 2 holofrasa dengan urutan yang sangat cepat. Dan contohnya dalam kajian ini, kita lihat bahawa kanak-kanak ini telah mampu mengujarkan kata nama seperti dinosaur, fire truck, mama, papa. Dan kata kerja seperti main game. Dan hal ini memperlihatkan sebenarnya wujud perkaitan antara teori interaksi sosial apabila proses ini menyaksikan bahawa pergaulan individu penutur dengan keadaan sekelilingnya membolehkan diri dia menyesuaikan diri dengan mempelajari ataupun dengan dipengaruhi oleh orang lain bagi memperolehi ataupun menguasai kosakata dalam perkembangan dirinya. Jadi kita juga lihat bahawa sebenarnya di sini kanak-kanak ini juga telah mampu untuk bertutur dengan orang yang lebih dewasa menerusi ayat-ayat ringkas. Seperti contohnya di sini kita dapat lihat bahawa penggunaan holofrasa seperti main game, mama papa, play games, ini semua mengandungi 2 atau 3 kata yang jelas, sangat jelas, dan mewujudkan satu interaksi sosial terhadap diri kanak-kanak ini. Dan timbul perkaitan di sini kami dapat lihat bahawa di sebalik perkembangan ini wujud satu dapatan bahawa kanak-kanak ini mempunyai pelbagai interaksi dengan ahli keluarganya sendiri ataupun orang yang lebih dewasa, dan juga kanak-kanak ini mungkin telah menerima pendidikan yang sewajarnya sebagaimana yang diberikan oleh keluarganya, memandangkan latar belakang keluarganya ini adalah daripada orang yang berpendidikan tinggi daripada universiti. Kesimpulannya cukup mudah. Di sini kami dapat merumuskan bahawa sesuatu ujaran ini terbentuk kerana adanya rangsangan dalam bentuk-bentuk bahasa dan bukan bahasa. Jadi pengajaran dan pembelajaran dua bahasa ini sebenarnya dia bukanlah satu perkara yang mudah. Sebaliknya memerlukan penelitian khusus dalam aspek pembinaan kurikulum serta pemilihan kaedah, pendekatan dan bahan. Jadi untuk kemahiran berbahasa sebenarnya ianya perlu dilenturkan dan perlu diajar bukan secara formal saja, malah secara tidak formal. Jadi ini kita boleh lihat kerana walaupun awal usia kanak-kanak hanya menguasai bilang kosakata yang terhad, sebenarnya ianya dapat dibantu dan ianya berguna kepada mereka untuk berinteraksi di samping meningkatkan lagi kemahiran mereka untuk berbahasa dengan lebih baik. Jadi sekian sahaja daripada kami. Berikut merupakan rujukan yang digunakan untuk kajian ini. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.